PKN tingkatan 5. Ya, untuk kali ini saya akan fokuskan kepada tema 2, iaitu tema 2 ialah sukan dan rekreasi. Jadi untuk sukan dan rekreasi ini merupakan tema yang kedua dan ada kaitannya dengan pemahaman dan juga sistem dan aplikasi bahasa, iaitu tata bahasa. Okey? Jadi seterusnya kita akan lihat apakah standard pembelajaran, iaitu yang pertama, membaca untuk memahami makna perkataan, kata-kata, istilah, serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Seterusnya 2.1, okey, baju pula tidak. Okey, untuk membaca, untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan maklumat daripada bahan dan sumber yang berbeza dengan betul, menggunakan pelbagai teknik bacaan. Jadi hari ini saya akan perkenalkan satu teknik bacaan, dan pada akhir pelajaran anda semua daripada pembacaan itu awak boleh bezakan antara maklumat dalam bahan dengan menggunakan teknik bacaan yang sesuai lah. Jadi bacaan yang saya perkenalkan pada hari ini SQ4R. Okey, boleh rujuk kepada buku awak pada bahagian hadapan buku teks ya. Okey, seterusnya. Okey, apa yang dikatakan dengan teknik SQ4R ini? Okey, yang pertama, okey, kalau kita lihat di sini ada 6 langkah, iaitu yang pertama meninjau, iaitu S ialah meninjau, survey bahasa Inggerisnya. Kemudian menyoal, iaitu question ya. Question bermakna beri soalan. Kemudian membaca, 1R. Yang kedua mencatat, record, 2R. Menyatakan kembali, recite, ya. R yang ketiga, dan yang terakhir membuat refleksi, iaitu reflect, R yang keempat. Okey, jadi untuk melihat SQ4R ini, anda semua perlulah membaca topik sama tetapi tidak serupa pada muka surat 18 dan 19. Okey, jadi teknik ini bolehlah kita baca sama-sama. Jadi saya baca, awak pun baca, tapi awak baca sendirilah. Saya baca kuat di sini dan kemudian kita kenal pasti apakah perbezaan dan persamaan berdasarkan dua bahan yang kita paparkan. Okey, jadi tidak ya, saya nak bagi kawan awak ni masuk. Sekejap, kita nak masuk tu. Okey, tak ada. Okey, saya teruskan lagi untuk paparan yang seterusnya, iaitu okey. Jadi saya nak awak semua, saya cuba lihat pada muka surat. Okey, yang saya katakan tadi, iaitu muka surat 18 dan 19. Saya tolong baca dahulu sebelum saya panggil kawan awak ni masuk. Okay, sila baca ya. Okey, muka surat 18 dan 19 itu berkenaan sukan sekang dan bowling padang. Okey? Sekang dan bowling padang. Jadi kalau awak baca pada muka surat tersebut, awak akan lihat apakah persamaan dan perbezaan bagi bowling padang dan sekang. Okay, saya bagi masa lagi 2 minit untuk baca keseluruhan, tapi saya akan paparkan hanya beberapa bahagian petikan saja yang saya gunakan untuk menunjukkan sama tetapi tidak serupa.
Okey, boleh tak saya perlukan seorang pelajar untuk baca bahagian yang saya paparkan ini sahaja, iaitu bahan 1, cabaran Setam. Okey, cabaran Setam. Siapa yang ada di situ yang secara sukarela baca untuk bahagian ini saja. Kemudian saya akan terus uh, uji ataupun beri PBD untuk awak semua, untuk awak yang siapa yang baca tu ya. Macam mana cikgu? Okey, baca yang ni, cabaran Setam. Dalam buku teks ni cikgu Yang saya bagi ni, sebenarnya saya punya slide ni dah tersalah setting. Dia dah salah bergerak sendiri. Sepatutnya saya klik baru dia boleh gerak. Okey, awak baca yang ni. Yang Macam saya bagi sekarang ni pada paparan ini. Ni siapa dia? Siapa nama? Saya tak ada, tak nampak. Saya Syahir Syajohan. Okey, Syahir. Okey, Syahir Okey, Syahir kau baca tu? Awak baca tu. Baca topik sama tetapi tidak serupa yang menjelaskan sukan petang dan bowling padang dalam dua bahan yang diberi. Okey. Cabaran petang. Cabaran Okey. 1, format pertandingan. Petang dipertandingkan dalam 3 format, iaitu perseorangan, Okey. berpasangan dan bertiga. Okey. Pemain? Pemain akan menggunakan 3 biji bol. Betul. Bagi acara bertiga pula, pemain akan menggunakan 2 biji bol. Betul. Cabaran 4, cara Okey. pemain. Kejap, sabar. Saya tengah slide ni. Masalah. Okey. Baca. Pemain pertama daripada pasukan yang mendapat undian melontar jack akan memilih tapak mula dan melakar satu bulatan membaling yang saiznya cukup untuk seorang pemain berdiri dengan kedua-dua belah kaki di dalamnya. Okey. Pemain pertama pasukan akan memulakan lontaran. Okey. Kemudian pemain pertama daripada pasukan lawan akan mengambil giliran melontar. Okey. Terusnya. Pemain melontar bola secara pointing sama ada rolls, half lob, high lob dan full lob mengikut kemahiran. Okey. Jadi sumber? Yang mana cikgu? Sumber bawah dia dari mana? Ha? Yang bawah tak nampak Sumber buku teks Bahasa Melayu nampak? Sumber buku teks Bahasa Melayu KSSM tingkatan 5 DBP muka surat 18. Okey. Jadi itu, terima kasih saya. Okey, jadi sama saya ada masalah sikit, patut saya salah setting. Patutnya masa klik baru dia boleh keluar. Okey, jadi terima kasih Syahir untuk bacaan tersebut. Okey, bacaan untuk bahan yang kedua. Okey, siapa yang boleh baca di sini? Okey, yang kedua pula. Bola yang melirik. Okey, siapa yang sudi baca? Syakir nak baca cikgu? Okey, boleh baca. Syakir. Okey, Syakir. Okey, awak Sekejap. pula. Syakir dengan Syahir, siapa abang, siapa adik ni? Ha? Siapa abang, siapa adik? Saya adik, Syakir abang. Okey, Syakir. Ni jadi sekarang Syakir lah. Betul cikgu. Okey, baca sekarang. Okey. Slide cikgu tak betul cikgu. Baca terus mula bahan dua. Sebab yang pertama tu arahan tak payah baca dulu. Bahan 2. Bola yang melirik. Okey. Bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori, iaitu perseorangan. Sekejap. Okey. Persoalangan. Berpasangan, bertiga dan berempat untuk lelaki dan wanita. Okey. Bagi acara perseorangan dan berpasangan, pemain akan menggunakan 4 biji bol. Okey, lagi. Alamak, silap lah. Saya pergi silap ni. Okey, teruskan. Masing-masing 3 biji dan 2 biji bol bagi acara bertiga dan berempat. Okey. Teknik permainan ini adalah dengan mendekatkan bola asimetri ke arah sebiji bola yang lebih kecil dan secara liretan. Okey. Pemain perlu meletakkan Sekejap, okey.
Pemain perlu meletakkan sebelah kakinya di atas tikar sebelum memulakan permainan bagi membolehkan leretan yang dilakukan itu sah dan diterima. Okey. Dalam acara perserangan, pemain akan mendapat 4 kali balingan bagi satu pusingan. Alright, okey. Lagi. Bola yang paling hampir dengan jack akan mendapat mata. Pemain Okey. perserangan boleh mengumpul 4 mata maksimum dan 1 mata minimum. Okey. Pasukan dikira menang apabila memperoleh mata penamat 21 atau mana-mana yang terdahulu. Okey. Sumber. Sumber buku teks Bahasa Melayu KSSM tingkatan 5 DBP Musrat 19. Okey, terima kasih Syakir. Okey, jadi untuk dua bahan ini, okey, diambil daripada muka surat 18 dan 19. Untuk tahap awak, tahun ini tingkatan 5, pemahaman anda dikehendaki mencari apakah perbezaan dan apakah persamaan dan perbezaan bagi dua bahan yang diberi. Jadi, sekarang ni saya nak anda semua cuba fikirkan apakah persamaan dan perbezaan daripada dua bahan yang saya paparkan tadi. Boleh awak lihat pada muka surat 18 dan 19. Okey, bahan yang Syakir dan Syahir baca tadi. Lihat di situ apakah persamaan dan perbezaan. Okey, saya dah paparkan kat sini satu contoh persamaan yang terdapat pada bahan 1 dan bahan 2. Dan saya nak cuba anda lihat dua perbezaan yang terdapat dalam dua bahan yang diberi. Okay, awak semua boleh lihat pada buku teks awak sendiri. Ya, sementara saya setting saya punya slide ni. Okay, saya bagi masa lebih kurang dalam 5 minit pun cukup kot rasanya. Boleh ya? Nanti salah seorang selain pada Syakir dan Syakir boleh nyatakan apakah persamaan dan perbezaan. Saya dah paparkan kasih persamaan dia. Jadi anda pun boleh tengoklah semua ya. Okay, siap saya betulkan slide saya ni. Okey, jadi saya teruskan kisi-kisi kita ya. Untuk dia saya tak dapat betulkan dulu, tak apalah kemudian saya betulkan. Okey, jadi apa saja persamaan dan perbezaan bagi persamaan dan perbezaan bagi kedua-dua bahan ini. Siapa yang ada di sini tengok. Okey, saya nak Jana dah tahu kan. Okey, Jana boleh tak awak nyatakan perbezaan antara bahan 1 dan bahan 2. Jana ada tak?
Ada Jana tak ada. Siapa yang ada di sini Zayan ni? Kita dapat tak apakah perbezaan bagi petang dan satu lagi bowling padang? Petang dipertandingkan dalam 3 format, perseorangan, berpasangan dan bertiga. Bola Okey. padang, bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori, perseorangan, berpasangan, bertiga dan berempat. Okey, bagus. Itu satu. Okey, yang kedua, perbezaan. Okey, siapa boleh nyatakan? Yang kedua, syuhada. Perbezaan yang kedua, senang aja. Paling ketara. Yang paling penting di sini, cara bagaimana kamu nak menulis pemahaman. Itu yang paling penting sekali. Okey, ada syuhada ataupun Amir? Apakah perbezaan yang kedua? Ataupun Aina? Okay, siapa yang ada pakai komputer ke ataupun yang boleh speaker ni kuat, bolehlah guna sebut. Sukarela, Syazwan, ada? Tak ada. Tak ada yang bagi bagi respon. Ada satu lagi, Aina ada? Aina? Pun tak ada. Husnina? Ini macam mana saya nak buat PBB awak ni. Ingat ya, PBB awak pun secara online dalam talian pun ada ya. Jadi bahasa Melayu salah satu kemahirannya adalah kemahiran membaca. Jadi walaupun awak dah tingkatan 5, kemahiran membaca pun ada untuk ujian lisan awak. Jadi siapa yang ada peluang untuk membaca, menyatakan apa yang diperlukan, bolehlah sukarela. Okey, siapa boleh dapat lagi? Yang kedua, perbezaan yang kedua untuk petang dan bowling padang. Bahan 1 dan bahan 2. Okay, ada siapa-siapa lagi yang 17 orang yang berada di sini? Kecuali Pak Rozana lah. Okey, ada tak? Takkan semua on aja. Tapi macam mana ni? Okey, siapa lagi ada? Husnina ada? Tak ada juga? Lain kali saya nak kena buka kamera lah macam ni. Okey, siapa yang ada lagi tu? Husnina? Tak ada. Zayani, awak cubalah bagi satu lagi apa perbezaan yang kedua untuk petang dan bowling padang ni. Senang aja tu, banyak tu ada tu sebenarnya. Petang dimainkan di gelanggang terbuka atau bertanda, bowling padang dimainkan di padang. Okey. Lagi ada tak yang jelas dalam, kan maksudnya dalam petikan yang saya pilih tu. Nampak tak dalam petikan yang saya pilih? Okey, bagaimana cara permainan pula? Okey, teknik permainan. Okey. Kalau kita lihat teknik permainan antara bowling padang dan juga petang juga berbeza. Okey. Jadi kalau kita lihat untuk cabaran petang, caranya yang untuk permainan petang mesti kedua belah kaki di dalam bulatan. Manakala untuk permainan bowling padang pula, mereka perlu meletakkan sebelah kaki di atas tikar. Juga ini antara beberapa, selain daripada apa yang saya dikatakan tadi, beberapa perbezaan yang boleh kita dapat daripada petikan ini. Okey, jadi saya paparkan di sini apakah persamaan dan perbezaan. Nanti kita boleh lihat secara slide dia. Kalau siapa yang boleh catatkan, catatkanlah. Okey, jadi apakah perbezaan saya paparkan semula. Persamaan yang pertama, bahan 1, bagi acara bertiga pula, pemain akan menggunakan 2 biji bol. Maksud kat sini ialah persamaannya ialah, ini dia, 2 biji bola.
Untuk petang guna 2 biji bol. Bol ni sebenarnya bahasa Perancis sebab petang ni popular di negara Perancis. Okey, manakala bowling padang guna dua biji bola juga tapi dipakai bol. Hanya perbezaan dari segi saiz je dah. Tapi untuk menunjukkan perbezaan dalam perkataan ini, perkataan 2 biji itu merupakan perbezaan dalam kedua-dua bahan. Bahan satu dan bahan dua. Okey, seterusnya persamaan yang kedua, pemain pertama daripada pasukan yang mendapat undian melontar jet. Dekat sini saya nak kamu pegang pada perkataan jet. Okey, manakala untuk bowling padang pula, bola yang paling hampir dengan jet akan mendapat masa. Okey, jadi persamaan yang kedua ini sebenarnya kita nak pegang pada jet ini. Okey, jadi untuk persamaan, okey, pastikan ada perkataan 2 biji bol untuk bahan satu, 2 biji bol untuk bowling padang. Manakala persamaan yang kedua, lontaran jet. Okey, dan juga bahan yang kedua ini, bola yang paling dekat dengan jet. Bermakna kat sini penggunaan jet merupakan persamaan bagi dua bahan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat perbezaan bagi kedua-dua bahan ini pula. Okey, bahan satu, kita lihat apakah perbezaan yang pertama. Petang dipertandingkan 3 format perseorangan, berpasangan dan bertiga. Okey, betul macam saya ni sebutkan tadi. Okey, tetapi untuk bahan dua pula, bowling padang dipertandingkan dalam 4 kategori, iaitu perseorangan, berpasangan, bertiga dan berempat. Okey, kita lihat pula perbezaan yang kedua. Okey, pemain akan menggunakan 3 biji bol untuk petang, manakala untuk bowling padang pemain akan menggunakan 4 biji bol. Okey, perbezaan dia, setiap pemain pegang 3 biji untuk petang, untuk bowling padang pemain akan pegang 4 biji. Okey, seterusnya perbezaan yang ketiga, melakar satu bulatan membaling yang saiznya cukup untuk seorang pemain berdiri dalam kedua-dua belah kaki di dalamnya. Dan perbezaan untuk bowling padang pula, pemain perlu meletakkan sebelah kakinya di atas tikar sebelum memulakan permainan. Jadi beza dia, kalau petang kedua-dua belah kaki, kalau bowling padang sebelah kaki sahaja. Okey, dan ada lagi yang keempat, perbezaan yang keempat, iaitu apa dia? Ini dia, untuk petang permainan, pemain boleh buat baling bola ataupun melontar bola secara pointing. Manakala untuk secara pointing sama ada secara row, half loop, high loop ataupun full loop, mengikut kemahiran. Ini ada kemahiran dia lah. Untuk bowling padang, bola hanya perlu dilontar secara leretan. Maksudnya dia perlu meleretkan saja bola, tak boleh baling tinggi. Kalau petang dia ada loop. Loop ni maksudnya baling tinggi. Okey, secara bulatan. Bukan separuh bulatan, separa bulatan. Okey, separa bulatan Tetapi untuk bowling padang, okey, bola dilontar secara leretan. Okey, ada 4 perbezaan dalam ni, dan kedua-dua persamaan dan keempat-empat perbezaan ini sebenarnya dah memberikan jawapan bagi soalan pemahaman nombor 3 jika dalam peperiksaan ditanya untuk bahagian pemahaman petikan umum. Okey, jadi pastikan, sebab itulah pentingnya bacaan SQ4R ini, iaitu kena tengok survey, kena buat meninjau tinjau apa dia permainan petang, apa dia bowling padang, tinjau ni macam awak boleh dia. Mungkin awak pergi sendiri tengok secara bagaimana permainan ini dilakukan. Okay, kemudian awak bertanya untuk dapatkan maklumat tentang kedua-dua permainan ini. Kemudian kalau tak dapat, bolehlah membaca, ada banyak bahan bacaan tentang kedua-dua sukan ini, iaitu sukan petang dan sukan bowling padang. Kemudian bila dah baca, awak rekodkanlah, awak catatkan apa saja. Okey, apa beza, apa
persamaan untuk kedua-dua sukan ini. Dan seterusnya, untuk awak faham lagi, awak kena nyatakan apa yang kamu dapatkan. Okay? Ya, jadi awak riset balik. Dan yang terakhir, buatlah refleksi. Okay, awak tahu ke tidak? Lepas dah baca, dah buat survey semua ni, awak tahu tak tentang permainan petang dan juga permainan bowling padas. Okey, jadi ini yang dikatakan dengan sukan petang dan sukan bowling padas. Okey, dan pastikan dia awak praktislah teknik bacaan SQ4R ini ada pada muka surat bahagian hadapan sebelum tema 1 dalam buku teks awak. Jadi bolehlah baca bagaimana cara awak menggunakan teknik bacaan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat ni. Sebelum saya habiskan ke PDPC kita hari ni kita ada soalan pemahaman. Okey, soalan pemahaman ini pada bahagian soalan nombor, kalau dalam bahasa Melayu kertas 2 ini, pemahaman ini merupakan soalan 6. Ya, soalan 6, pemahaman petikan umum. Jadi saya harap kamu semua bolehlah laksanakan tugasan ini daripada apa yang telah saya paparkan tadi. Okey, saya nak awak sebelum tu saya minta kamu tolong, sebab saya untuk bagi pemahaman ni saya tak akan bagi slide ni dulu. Saya nak awak semua buat latihan pemahaman ini dulu dan saya akan minta kamu tandakan buku teks, dalam buku teks. Okey, dalam buku teks tandakan bahagian yang saya guna untuk pemahaman ini. Okey, saya paparkan kembali buku petikan pada muka surat 18 dan 19. Okey, cuba awak lihat kembali pada bahan yang pertama. So, dalam buku teks awak, tolong tandakan apakah petikan yang saya gunakan ni. Okey, bermula pada buku surat 18. Okey, pada perenggan yang tengok ni. Okey, pada bahan 1 cabaran petang. Okay, saya nak awak lihat tandakan bahagian ini untuk kamu jawab soalan persamaan dan perbezaan tadi. Okey, pada muka surat 18 awak tandakan yang pertama cabaran 1, tanda baca. Kemudian tandakan pada cabaran 4 iaitu yang jadi bahan sampai kepada full lock mengikut kemahiran. Okey? Untuk cabaran 4. Okey. Cara permainan Okey, seterusnya tandakan pada bahan 2. Okey, bahan 2 yang ini awak mulakan pada perenggan. Lihat buka surat 19. Okey, bermula dengan perenggan 1, 2, 3. Perenggan yang ketiga, tandakan bahagian situ. Buku teks awak mula dengan bowling padang. Okey, perenggan ketiga dan perenggan yang keempat sehingga tamat perkataan mana-mana yang terdahulu. Jadi tandakan petikan tersebut. Dan seterusnya sila tulis soalan bagi pemahaman ini dengan segera. Saya bagi masa dalam masa 10 minit untuk awak salin dahulu soalan pemahaman ini. Okey, ini dia soalan pemahaman. Nombor 1, berdasarkan bahan 2, berikan maksud secara leretan. Okey, cari apa makna
Seterusnya, yang kedua berdasarkan petikan bahan 1 dan bahan 2 yang diberi nyatakan persamaan dan perbezaan. Okey, perkataan yang ni salah, tak payah tulis. Sukan tekan dan sukan bowling padam. Okey, soalan yang ketiga, berdasarkan sukan yang dinyatakan dalam kedua-dua bahan, aktiviti sukan memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Pada pendapat anda, huraikan kebaikan aktiviti sukan kepada remaja pada zaman teknologi maklumat yang serba canggih ini. Dan yang keempat, soalan yang keempat, kedua-dua sukan yang dinyatakan dalam petikan memerlukan kerjasama yang erat antara pemain. Sekiranya anda dilantik sebagai ketua pasukan, jelaskan tindakan yang perlu diambil bagi memastikan pasukan anda mencapai kejayaan. Okey, jadi saya bagi masa 5 minit tulis soalan pemahaman ni. Cikgu, Ya. guna buku tata bahasa ke? Ini guna buku, buku buku kata bahasa. Tadi saya dah beritahu, saya tengok masyarakat saya juga buku apa. Sekejap. Okey, betul. Guna satu buku tata bahasa dan pemahaman. Okey, jadi tata bahasa dan pemahaman ni dalam satu buku. Okey, untuk pengetahuan anda semua ya, kita guna 3 buah buku untuk menengah atas, 1 buku panjang untuk penulisan dan rumusan. Untuk buku kedua, tata bahasa dan pemahaman. Okey, 2 buku saja. Sorry. Maaf 2 buku saja, bukannya 3 buku, 2 buku saja. 1 buku penulisan dan rumusan. 1 buku lagi tata bahasa dan pemahaman. Dan yang ketiganya ialah file. Okay, file saya dah bagi tahun lepas saya dah bagi file kan. File tu akan dimulakan juga. Ya, kalau ada bahan-bahan. Ya. Ya. Cikgu, hari tu kata 3. Itu dah. Sebab dah bersyarat baru ni, bersyarat hari Isnin tempoh hari. Kita dah tetapkan dalam panitia guna 2 buah buku saja dan 1 file. Tak perlu banyak tempat menulis. Di sini banyak kita bagi modul. Ya, tak maaf Jadi dah tetapkan dalam panitia untuk menengah atas 3 buah buku, menengah rendah 3 buah buku. Menengah atas 2 buah siap. Menengah atas 2 buah buku saja. Menengah rendah sudah tetapkan 3 buah. Okey? Jadi 2 buah saja. Ada masalah ke? Siapa tanya tadi? Siapa yang tanya? Boleh tak? Tapi cikgu, saya dah label buku. Alamak, ya ke? Siapa ni? Saya tak nampak lah sebab saya pakai slideshow ni kan. Siapa ni? Dayani. Ni. Pakai buku yang mana tu? Untuk kata lagi tu? Asingkan yang saya sebut tempoh hari ya? Okey, kalau bisa kata penulisan tu 1 buku Tata bahasa, karangan dan rumusan. Rasa kan? Ya ke? Boleh tak? Tak apalah, ubahlah sikit atau yang tu. Sebab kita pun belum banyak lagi guna kan. Untuk yang pemahaman ni, kita guna buku tata bahasa lah. Tata bahasa dan pemahaman disekalikan. Okey? Untuk rumusan dan penulisan, 1 buku. Boleh dah, tak apalah ni ya. Okey, yang lain ada masalah tak? Okey, kalau tak ada masalah, saya minta maaf Zaini 2 buah buku saja yang diguna. 1 buku untuk penulisan dan rumusan. Okey, 1 buku lagi tata bahasa dan pemahaman. Okey, saya ambil keputusan dalam mesyuarat panitia baru je lagi dari hari Isnin. Ya. Jadi semua dah tulis tak pemahaman ni? Soalan pemahaman ni? Okey, saya akan paparkan bagaimana cara untuk menjawab soalan pemahaman ini. Okey? Jadi saya rasa untuk menjawab soalan pemahaman sama seperti yang saya jelaskan dulu.
semasa tingkatan 4, menjawab soalan pemahaman perlulah menjawab menggunakan ayat yang lengkap dan gramatik. Okey. Dan yang paling penting untuk beri maksud frasa, contoh yang saya bagi di sini ialah secara leretan. Okey, perkataan ataupun frasa secara leretan ini, kedua-dua perkataan itu perlu ditukar untuk membolehkan anda memperoleh 2 markah. Ya. Jadi untuk kali ini, untuk pertama kali pemahaman tingkatan 5 ni, saya paparkan jugalah bagaimana cara anda untuk menjawab soalan beri makna frasa. Okey, kalau kita lihat ya, beri makna frasa ni, okey, kalau sekiranya formatnya tak berubah seperti sekarang, okey, contoh yang saya beri sini, okey. Perkataan secara dibahagikan satu bahagian, leretan satu bahagian. Jadi kalau sekiranya anda tukar secara ini satu, iaitu contoh saya bagi sini seumpama kan, leretan ni barisan memanjang satu bagi bahagian. Jadi awak akan dapat 2 markah. Jadi seandainya awak hanya tukar satu saja, contohnya secara barisan memanjang, contoh kan, leretan, maknanya bukannya tak adanya lontaran tinggi. Itu dikatakan barisan memanjang, leretan. Susah nak sebut ni leretan sebenarnya ni. Tapi berdasarkan Dewan Bahasa dan Pustaka, leretan itu bermakna barisan. Jadi kita terimalah perkataan tersebut sebagai barisan memanjang. Balingan secara ataupun seumpama barisan memanjang. Lurus, melirik. Okey, jadi seandainya kamu dapat 1 markah, perkataan secara ni kamu tak tukar. Barisan leretan kamu tukar kepada barisan memanjang. Jadi bermakna jawapan awak secara barisan memanjang, anda akan dapat 1 markah. Kalau secara ni tak tukar, tapi leretan ini boleh tukar. Okey. Kalau secara ditukar, leretan sudah tak tukar, awak bagi jawapan seumpama leretan, awak akan dapat 1 markah. Okay, jadi itu cara untuk menjawab bahagian beri makna frasa. Okay, jadi kalau boleh untuk anda ni, pastikan kamu semua dapat memberi makna yang betul bagi rangkai kata. Sebab walaupun 2 markah sebenarnya memberi memberi impak yang besar kepada markah keseluruhan. Okey, seterusnya untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2, okey. Kena jawab ikut begini ya. Kena ada ayat yang lengkap. Okey, mesti ikut ayat bahasa yang terdapat dalam ayat soalan. Kemudian barulah kamu bagi jawapan. Begitu juga dengan soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okay, kena ikut begini, barulah kamu boleh dapat markah yang benar. Okay, jadi pastikan ikutlah. Biasakan buat isi satu, kemudian nokta, selain itu nokta, titik ya. Kemudian gunakan penanda wasana seterusnya. Okay, bagi jawapan dan akhir sekali bagi jawapan. Okay, kalau untuk 3 isi sampai kepada seterusnya. Kalau 4 isi, macam ni lah. Mula-mula isi pertama, kemudian guna penanda wacana yang pertama, setelah itu kemudian guna penanda wacana yang kedua, seterusnya bagi isi dan teruskan dengan penanda wacana yang akhir, iaitu akhir kali. Okey, tolong jawab macam ni. Biasakan menjawab begini sebab KSSM ini memerlukan kamu mempunyai kemahiran menulis yang tepat. Ya, selain daripada kemahiran membaca tadi. Jadi kemahiran menulis ni sama seperti kamu menjawab soalan-soalan karangan juga. Jadi pemahaman ni sebahagian daripada cara menulis untuk kemahiran menulis. Okay, jadi saya rasa untuk hari ini itu sahaja yang saya ingin sampaikan kepada anda semua.
Okey, itu saja. Jadi ingat ya, nanti kita sebenarnya bahan ini juga saya akan gunakan untuk kenal pasti kata terbitan dalam pembelajaran PDPC Peng Kata 5. Okay, jadi pastikan ya, kata terbitan awak dah faham. Saya dah paparkan dahulu pada tingkatan dalam slot ataupun video saya yang tingkatan 4 juga ya, tentang kata terbitan. Saya rasa kamu tak ada masalah lah untuk kenal pasti apa yang dikatakan dengan kata terbitan. Okay? Jadi saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Okay, kita baca mula pada paparan kita. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh silakan. Cikgu, nak tengok slide nombor 9 tu boleh? Nombor 9. Okey, sekejap. Okey. Okey, ini dia slide nombor 9 tentang cara jawab soal frasa, maksud frasa. Okey, untuk yang maksud frasa ni penting untuk awak dapatkan jawapan dari makna rangkai kata. Sebab walaupun dua markah dia memberi impak yang besar lah pada markah keseluruhan. Jadi kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni memang jawapan dalam ketikan. Ya? Memang, okey, tapi ingat ya, untuk soalan nombor 2 ni, tolong tulis jawapan awak masing-masing. Mula-mula persamaan dulu. Kemudian barulah perbezaan. Okey? Jangan campur tak asingkan, dia ada sistematik cara menjawab soalan tu. Okay, mula-mula nyatakan dulu persamaan, ketang dengan boleh padang, kemudian barulah kamu. Saya nak kamu tulis dua persamaan dan dua perbezaan saja. Sebenarnya kadang-kadang soalan tak bagi berapa jumlah yang perlu kamu nyatakan persamaan dan perbezaan. Tetapi kamu semua boleh lihat pada jumlah markah yang dipaparkan. Selalunya seperti contoh yang diberi dalam lembaga perpisahan bagi untuk soalan yang begini dia memberikan 4 markah. Ya, 4 markah. Jadi sesuailah kamu bagi 2 persamaan dan 2 perbezaan. Ini seperti mana contoh soalan yang diberi oleh lembaga peperiksaan untuk tahun ini, KSSM. Jadi bentuk macam mana pemarkahan kita tak tahu lagi. Tapi cara memberi markah tu dinyatakan kat sini untuk soalan petikan umum 2 Roman 4 markah. Dan jawapan berdasarkan kepada bahan yang diberi. Hanya soalan akidah ya saya ni. Hanya untuk soalan 3 dan 4 ini sahaja soalan kebat. Okey, soalan kebat ini ialah soalan yang perlu anda fikirkan jawapannya sendiri. Ya? Jadi, tapi ada kaitanlah dengan tema soalan. Kalau dekat sini tentang sukan bermakna sukan petang dan sukan bowling padang, bermakna soalan 3 dan 4 ini ada kaitan dengan sukan juga. Jadi tak larilah daripada tema soalan. Okey? Okey, saya ni dah ya? Okay, ada pertanyaan lagi?